Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menonton siaran langsung Facebook Live Jabatan Pertanian. Jadi pada hari ini kita bersiaran secara langsung di Sinseng Agro Tanjung Sepat, Selangor. Kedai, salah satu kedai yang menjual input baja, iaitu baja dan juga racun. Jadi saya daripada bahagian pengurusan sumber tanah, Muhammad Farid bin Muhammad Din, akan mengupas tajuk yang agak hangat pada masa kini, iaitu baja. Apa yang perlu anda tahu. Okey, sambil-sambil itu bolehlah tuan-tuan dan puan-puan yang menonton share link dan juga pautan mesyuarat video Facebook jabatan ini. Okey, kita teruskan dengan topik kita, baja, apa yang perlu anda tahu. Okey, memula sekali kita kena tahu apa itu baja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa itu baja? Baja adalah bahan yang kita bekalkan kepada tumbuhan ataupun tanah yang membekalkan unsur perlu untuk pertumbuhan baik tumbuhan. Jadi bila kita bincangkan, bila kita bercakap pasal unsur perlu, apa itu unsur perlu? Jadi unsur perlu ada untuk tumbuhan lah. Untuk unsur perlu ada 16 unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman yang baik. Unsur perlu ni terdiri daripada NPK, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium, sulfur dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada 16 unsur ni kita boleh pecahkan kepada dua kategori. Apa dua kategori ni? Unsur makro dan juga unsur mikro. Apakah beza unsur makro dan juga unsur mikro? Unsur makro adalah unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Jadi apa unsur makro ni? Nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium, sulfur. Ada 6 unsur makro. Jadi selebihnya daripada 16 unsur yang saya cakap tadi adalah unsur mikro. Apa itu unsur mikro? Unsur mikro adalah unsur yang pokok perlukan. Dia perlukan juga untuk membuat pertumbuhan, proses kehidupan dia dengan baik, tapi dalam kuantiti yang kecil. Okey, jadi dua lah tadi kita pecahkan, makro dan juga mikro. Okey, seterusnya saya nak terangkan tentang konsep pembajaan. Okey, konsep pembajaan ni adalah secara mudahnya kita boleh kata kita letak baja pada kadar yang betul. Maksudnya bila kita membaja itu, kita kena tahulah kadar yang bagus untuk kita punya tanaman. Tak boleh letak terlalu sikit, tak boleh letak terlalu banyak. Bila terlalu sikit, tak cukup untuk pertumbuhan tanaman. Bila terlalu banyak, dia akan menyebabkan toksik kepada tanaman. Okey. Seterusnya saya nak menekankan tentang konsep 4R. Jadi bila bercerita tentang pembajaan, konsep yang kita guna pakai adalah konsep 4R. Apa itu 4R ni? Yang pertama, right source. Yang kedua, right rate. Yang ketiga, right time. Dan yang keempat, right place. Jadi konsep 4R ni penting untuk kita merancang pembajaan tanaman kita. Okey, saya terangkan secara ringkas apa itu 4R. Yang pertama tadi right source kan. Maksud right source ni, sebelum kita membaja tanaman kita, kita kena kenal pasti baja apa yang sesuai untuk tanaman yang kita nak tanam. Sebagai contoh, tanaman
sayuran berdaun. Mungkin kita boleh pakai baja formulasi 15-15-19 yang dia punya kandungan nutrien seimbang. Kita nak membaja tanaman pokok buah-buahan, kita boleh pilih formulasi 12-12-17-2 yang kandungan K dia lebih tinggi untuk membantu penghasilan buah dan penghasilan bunga. Itu right source ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua tadi, right rate. Maksud right rate ni macam yang pada awal yang saya cakap tadi, right rate adalah kadar yang betul. Maksud kadar yang betul adalah berapa banyak baja yang kita nak bagi pada pokok kita. Kalau sikit sangat tak cukup untuk pertumbuhan. Kalau terlalu banyak akan menjadi toksik, pun juga akan merencatkan pertumbuhan tanaman dan boleh juga menyebabkan tanaman kita mati. Jadi itu right rate ya. Okey, yang ketiga, right time. Maksud right time di sini bila masa kita nak baja. Kita kena kenal pasti. Contoh untuk pertumbuhan awal tanaman, kita perlukan baja 15-15 pada kadar ini, pada sebelum pokok menghasilkan buah ataupun sebelum pokok mula membesar. Itu right time ya. Okey, yang terakhir sekali, right place. Right place adalah tempat kita membaja. Biasanya ramai orang silap dengan tempat membaja ni. Ada orang baja contoh di pokok besar, dia baja di pangkal pokok. Itu silap ya tuan-tuan puan-puan. Patutnya kita baja di hujung kanopi, dekat situ adalah tempat di mana akar tumbuhan aktif. Di situ adalah tempat di mana pokok mengambil baja dalam kuantiti yang banyak. Jadi sepatutnya bila kita membaja, kita letak di hujung kanopi. Okey, kalau contoh untuk pokok yang kecil-kecil, mungkin dalam 20 cm ke 30 cm daripada pangkal pokok, ataupun mungkin pokok sayuran tanaman contohnya kan, mungkin dalam 2 ke 3 cm daripada tanaman. Jangan baja di pangkal pokok, boleh menyebabkan tanaman kita tu layu dan melecur contohnya. Okey, itu adalah konsep 4R. Saya recap balik: right source, right rate, right time, right place. 4R. Okey, seterusnya adalah kita bercerita tentang kaedah tanaman ni menyerap nutrien. Tanaman menyerap nutrien melalui dua kaedah. Yang pertama melalui akar, dan yang kedua melalui daun yang kita panggil folia. Jadi untuk dua cara ni, kebanyakannya pokok akan menyerap nutrien melalui akar. Okey, seterusnya adalah tujuan pembajaan. Okey, kita kena tahulah sebab apa kita membaja. Okey, pertama sekali yang kita kena pertimbangkan untuk membaja adalah sebab kita bawa keluar hasil. Macam contoh kita tanam pisang. Jadi pokok dah menyerap nutrien di dalam tanah dan menghasilkan buah pisang. Buah pisang tu pula kita potong dan kita bawa keluar, kita jual di luar. Jadi nutrien yang telah diserap tu perlu diganti. Sebab tu kita membaja. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualiti hasil dan juga meningkatkan pertumbuhan tanaman. Sekiranya unsur tidak cukup, jadi tanaman ni akan terjejas pertumbuhan dia. Jadi pastikan kita membaja untuk membekalkan nutrien yang tanaman perlu. Jangan sampai membazir. Kita perlu pastikan supaya mencukupi. Sebab apa nak kena cukup tu? Sebab bila pokok sihat, akhir sekali dia akan rintang kepada penyakit. Dia lebih kuat lah. Maksud, bila pokok tu sihat, pertumbuhan unsur dia, unsur yang diperlukan tu cukup, jadi pokok tu akan lebih tahan kepada penyakit berbanding kalau pokok tu tidak sihat, tidak cukup nutrien kita bekalkan, dia akan menjejaskan pertumbuhan dan juga akan menyebabkan dia mudah diserang penyakit dan juga serangan perosak lah. Okey,
Bila seterusnya adalah perbezaan pengurusan nutrien pokok muda dan juga pokok matang. Selalunya macam contoh pokok yang besar, pada peringkat awal dia kita nak fokuskan pertumbuhan vegetatif. Jadi pertumbuhan vegetatif ni perlukan kadar nutrien yang lebih seimbang. Kita boleh pakai baja 15 dan akhirnya bila dia telah capai peringkat matang, kita tukar kita punya formulasi baja dengan kandungan unsur kalium yang lebih banyak berbanding N dan juga P. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah secara umum lah pengurusan nutrien pokok muda. Okey, seterusnya yang kita perlu tahu, yang saya nak kongsikan hari ini adalah jenis-jenis baja. Okey, seperti yang tuan-tuan lihat di depan saya ni, ada pelbagai jenis baja. Ada baja kimia, ada baja organik, ada juga baja cecair. Jadi secara umumnya kita boleh kategorikan baja ni kepada 3 kategori. Yang pertama adalah baja organik, yang kedua baja bio, ataupun mungkin ada yang mengenalinya sebagai baja mikrob, dan yang ketiga adalah baja kimia. Okey, yang pertama adalah baja organik tadi kan. Apa tu baja organik? Baja organik adalah baja yang dihasilkan daripada sumber haiwan atau tumbuhan yang telah terurai melalui proses perebutan dan akhirnya menghasilkan baja organik. Contoh baja organik ni yang famousnya baja guano contohnya kan. Ada juga baja kompos yang dijual ni, dan juga berbagai lagi yang boleh kita jumpa di pasaran. Jadi kalau tuan-tuan perlu tahu, baja organik ni, tujuan kita apply baja organik ni bukan fungsi utama dia adalah membekalkan unsur nutrien. Baja organik ni lebih kepada berfungsi untuk memperbaiki tanah. Sebab apa saya cakap memperbaiki tanah? Baja organik ni dia akan memperbaiki tanah dari segi CEC. Apa itu CEC? CEC ni secara mudahnya adalah keupayaan tanah untuk memegang baja. Kita cakap store baja di dalam tanah tu. Kalau CEC tinggi, lagi banyak tanah tu boleh pegang baja. Berapa banyak kita letak, berapa banyak pokok tanah boleh pegang sebelum diserap oleh tanaman. Jadi baja organik ini bantu dari segi CEC. Dia bantu juga untuk menstabilkan pH, dan dia bantu juga untuk menjadi perumah kepada mikrob yang bermanfaat. Jadi mikrob ni adalah hidupan halus yang hidup di dalam tanah ni. Okey, bila bercerita pasal mikrob, kita masuk kepada kategori baja yang kedua, iaitu baja bio. Yang saya cakap tadi kan, baja bio. Okey, kita berbalik kepada baja organik tadi. Okey, bila kita memilih baja organik, ada beberapa perkara yang kita perlu titik beratkan. Yang pertama sekali, kita kena cek mungkin di label beg baja organik tu ada, kita ceklah maklumat dekat situ. Kita kena pastikan kandungan bahan organik di dalam baja tu melebihi 50%. Kalau lebih 50%, kira baguslah baja organik tu. Yang kedua, aspek yang kita perlu tekankan ialah dia punya nisbah karbon dan juga nitrogen. Nisbah karbon dan nitrogen ni, dia kena karbon tu kurang daripada 25. Maksudnya nisbah 25:1 ke bawah, maknanya 24:1, 23:1, itu bagus baja organik tu. Sebab apa nisbah karbon nitrogen ni penting? Sebab dia salah satu pengukur untuk kita tahu sama ada baja organik ni dia dah habis
mereput ataupun terurai. Boleh jadi baja ni dijual tanpa proses penguraian yang lengkap. Yang ini bila kita apply bahan organik yang belum terurai, dia akan menyebabkan nutrien dalam tanah diambil oleh mikrob untuk meneruskan proses pereputan tu. Jadi pokok kita, walaupun kita tabur baja, kadang-kadang kita letak bahan organik, dia tunjuk simptom tak cukup, daun kuning, bukan sebab kita tak baja, kita baja, tapi sebenarnya sebab mikrob dalam tanah dia ambil nutrien ni untuk dia buat proses pereputan bahan organik yang belum terurai ni, belum habis diproses. Jadi itulah sebabnya nisbah karbon nitrogen tu penting. Okey, yang ketiga, kita baju organik ni bila kita buka dia tak terlalu busuk lah. Itu pun salah satu tanda dia belum habis terurai. Sepatutnya baju organik ni bau dia tak terlalu busuk. Bukan apa, bila kita tabur bahan organik yang belum habis terurai, ada juga risiko patogen ataupun bakteria yang berbahaya kepada tanaman akan menyebabkan pokok kita terjejas. Okey, ini tips-tips untuk kita memilih baju organik yang betul lah. Okey, seterusnya kategori baja yang kedua, itu baja bayu. Apa itu baja bayu? Baja bayu adalah baja ataupun selalu dijual dalam bentuk cecair yang mengandungi mikroorganisma bermanfaat. Mikroorganisma ni tujuan dia adalah untuk banyak fungsi lah. Mikroorganisma ni yang bermanfaat, ada fungsi dia mengikat nitrogen di dalam udara supaya boleh diambil oleh pokok. Ada yang berfungsi menguraikan fosforus yang terikat, kalium yang terikat di dalam tanah supaya boleh diambil oleh pokok. Jadi mikroorganisma ni yang bermanfaat memang ada di dalam tanah sekiranya kandungan bahan organik mencukupi dalam tanah. Sekiranya tanah kita tu gersang, tidak cukup bahan organik, jadi mikrob ni susahlah nak hidup dalam tanah. Sebab tu penting untuk kita letak baja organik. Okey, yang terakhir sekali, baja yang paling popular lah bila kita pergi kedai, iaitu baja kimia. Okey, baja kimia ni adalah baja yang mengandungi unsur-unsur 16 unsur penting, essential nutrient, yang pada awal saya cakap tadi. Baja dia adalah bahan yang mengandungi 16 unsur penting tadi. Okey, kita recap balik jenis-jenis baja. 3 tadi saya cakap. Pertama baja organik, yang kedua baja bayu, dan yang ketiga baja kimia. Okey, baja kimia ni kita boleh pecahkan kepada 3 jenis baja kimia. Okey, yang di depan saya ni semua adalah baja kimia lah, kecuali satu tu ada baja organik. Okey, baja kimia ni kita pecah kepada 3. Yang pertama adalah baja tunggal, ataupun ada yang kenal sebagai straight fertilizer. Okey, straight fertilizer adalah baja yang membekalkan hanya satu unsur nutrien saja. Sebagai contoh, urea. Urea hanya membekalkan 46% nitrogen. Nitrogen sajalah dibekalkan, dia tak bekalkan unsur lain. Okey, ataupun rock phosphate, batuan fosfat, dia hanya membekalkan unsur fosforus. Ataupun MOP, murat of potash, yang hanya membekalkan unsur kalium, K. Jadi baja straight ni, kalau kita contoh saya letak baja di tanaman saya kan, urea ya tuan-tuan, urea kita letak, lepas tu kita kata dah cukup, tak cukup, salah. Macam saya cakap tadi, pokok memerlukan unsur makro ni dalam kuantiti yang banyak. Jadi kalau kita bagi N saja, P tak bagi, K tak bagi, pertumbuhan akan terjejas. Pokok akan
menunjukkan simptom-simptom kekurangan, daun dia akan kuning, kemungkinan hasil tak ada, tak nak berbunga. Jadi baja tunggal saja kita apply tidak mencukupi. Okey, mungkin boleh tengok di depan ni unsur contoh baja tunggal. Ini baja NOP. Okey, baja MOP hanya membekalkan unsur kalium. Dan ini raw phosphate yang cakap tadi hanya membekalkan unsur fosforus. Kalau tuan-tuan boleh lihat di label, boleh nampak hanya 27, dia membekalkan 27% P2O5 fosforus lah, dalam bentuk P2O5. Macam MOP ni pula, dia hanya membekalkan kalium 60%. Jadi itulah saya cakap tadi, dia hanya membekalkan satu unsur saja. Okey. Jadi kita teruskan kepada jenis baja kimia yang kedua. Yang pertama tadi baja tunggal, baja yang membekalkan satu unsur saja. Jadi yang kedua adalah baja campuran. Apa itu baja campuran? Baja campuran adalah campuran baja kimia tunggal yang saya sebut tadi, dicampurkan secara fizikal. Baja campuran, kita ambil contoh urea, raw phosphate depan ni, lepas tu MOP kan. Kita sebagai contoh lah, kita ambil sekilo urea, sekilo MOP, sekilo raw phosphate. Jadi kita campurkan, kita gaul, sama ada kita gaul ke, kita goncang ke kan, kita gaul secara rata. Itulah baja campuran. Dia, kita hanya gaul secara fizikal. Jadi baja campuran ni ada juga kelemahan dia kan. Kelemahan baja campuran ni, kemungkinan kita punya campuran tu tidak sebati, tidak sekata, kan, sebab kita gaul secara fizikal saja. Okey, yang ketiga jenis baja kimia adalah baja sebatian. Apa itu baja sebatian? Baja sebatian adalah baja yang terhasil selepas kita selepas menjalani proses kimia yang rumit lah. Maksudnya baja straight tadi ni, contoh urea, raw phosphate, MOP, dia telah dicampurkan dengan kimia dan juga diikat. Maksudnya contoh NPK, terikat menghasilkan baja kimia sebatian, sorry. Okey, baja sebatian ni ada juga kita panggil baja compound kan. Jadi compound fertilizer ini yang selalu diguna pakai. Selalu orang beli 15 12 17 2. Jadi itulah baja kimia sebatian. Jadi untuk baja kimia sebatian ni, kalau saya letak dekat pokok, cukup tak? Kalau nak ikutkan, cukuplah. Sebab dia ada ketiga-tiga unsur tadi, nitrogen, fosforus dan juga kalium. Dia hasil daripada proses kimia dan mengandungi ketiga-tiga unsur makro tadi. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, apa benda yang saya cakap tadi, 15 12 17 2, apa benda tu kan. Jadi mungkin kalau tuan-tuan tengok di beg baja, contoh di depan ni kan, kita boleh nampak dia tulis 19. Ada yang sebelah tu pula dia tulis 8 17 41. Okey, apa dia maksud 3 nombor tadi tu? 3 nombor tu tadi adalah peratusan kandungan nutrien
yang pertama tu peratusan nitrogen, yang kedua peratusan fosforus dalam bentuk P2O5, yang ketiga adalah peratusan potasium dalam bentuk K2O. Jadi dekat mana-mana pun kita pergi, dekat Malaysia ke, dekat Thailand ke, dekat mana-mana lah kita pergi, memang inilah standard yang diguna pakai untuk NPK peratusan NPK. Yang ini tak perlu tulis pun, N15 P2O5 15 tak perlu tulis, memang understood. Ditulis 15 kita dah boleh faham. 15% nitrogen, 15% P2O5 fosforus dalam bentuk P2O5, 15% kalium dalam bentuk K2O. Jadi itulah maksud 3 di sebelah tadi. Okey, kalau baju tu mengandungi selain daripada 3 unsur makro tadi tu, nitrogen, fosforus, kalium, selain daripada 3 ni, bila mengandungi juga dalam baja tu, dia perlu tulis lah. Sebagai contoh 12, 17, 2 tu MgO contoh. Selain daripada 3 tu, kita perlu sebut, kita perlu tulis lah 2 tu MgO, ataupun 5 sulfur S, 5S. Itu perlu tulis. Kalau tidak ditulis pada label, kita tak boleh tahulah apa yang dia kata 12, 17, 22 tu apa kan. Contoh kan, sebab 12, 17 tu kita tahu NPK, 2 tu apa, 2 MgO, kita tahulah 2 tu MgO. Jadi itulah maksud perkara yang terletak pada label baja, peratusan kandungan unsur nutrien. Okey, yang seterusnya mungkin saya boleh terangkan perbezaan unsur perbezaan baja sebatian grade biasa dan juga baja sebatian grade premium. Ramai orang cakap, bukanlah ramai orang cakap, selalu orang cakap yang murah tu tak semestinya bagus, yang mahal tu tak semestinya baik. Tapi bila kita bercerita pasal baja, kita boleh kata yang mahal tu lebih baik lah kan. Sebab apa? Baja sebatian baju compound ni, ada yang kita jumpa 15 contohnya, harga RM80, 50 kilo RM80 dia, tak sampai 100 harga dia. Ada juga baja 15 kita jumpa harga 120, mahal lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, perbezaan harga tu sebenarnya adalah disebabkan perbezaan sumber yang diguna pakai. Mungkin baja sebatian grade biasa ni, sumber dia guna pakai rock phosphate untuk fosforus, mungkin dia guna pakai urea untuk nitrogen. Jadi bila sumber tu murah, jadi dia boleh jual lah harga tu, baja tu dengan murah. Kalau dia pakai bahan seperti contoh MAP, mono ammonium phosphate, lepas tu ataupun dia pakai TSP, itu sumber tu adalah sumber yang mahal. Sebab apa dia mahal? Dia adalah unsur yang larut air. Fosforus kita boleh larut air. Baja sebatian yang premium ni, dia lebih larut air berbanding baja sebatian grade biasa. Tapi boleh ke pakai baja sebatian grade biasa ni? Boleh, tak ada masalah, boleh saja. Okey, cumanya bila kita nak buat, ada yang kata ada bercadang nak larutkan air, tak boleh lah kalau yang grade biasa ni, sebab dia tak larut air. Baja sebatian ada juga yang grade super premium, itu memang paling mahal lah, harga sampai 200 lebih kan.
Itu memang water soluble, kita boleh larutkan dia dalam air. Yang itu memang baja kita panggil super premium lah, paling premium sekali. Okey, seterusnya tuan-tuan kalau pergi kedai baja, mungkin selain daripada baja, tuan-tuan dan puan-puan ada juga jumpa bahan pelengkap lah, saya panggil bahan pelengkap. Selain daripada baja, kita kategorikan sebagai bahan pelengkap. Bahan pelengkap ni apa? Selain daripada baja yang saya terangkan tadi lah, selain daripada baja organik, selain daripada baja bio, selain daripada baja kimia, selain daripada itu bahan pelengkap. Sebagai contoh yang paling orang pakai, kapur, contoh kan, kapur, dolomite, zeolite. Bahan pelengkap ni dia punya fungsi ataupun tujuan bahan pelengkap ni adalah untuk memperbaiki tanah dari segi kimia, dari segi kesuburan tanah. Jadi bahan pelengkap ni ada berbagai-bagai lah. Ada juga yang pakai contoh asid humic, kan, macam-macam lah. Okey, pengesyuran baja, ada untuk pengesyuran baja ni, mungkin saya boleh sharekan adalah cara kita mengesyurkan baja mengikut jenis tanaman. Jadi untuk tanaman yang fokus pertumbuhannya vegetatif, kan, macam contoh sayur daun, sayur yang kita nak pakai daunnya saja, kan, kita tak nak buah, memang kita tak perlukan buah tu, itu kita perlukan peratusan kandungan nutrien yang lebih seimbang. Jadi baja sebagai contoh depan ni 19, 15, kandungan nutrien dia seimbang. Yang ini sesuai lah untuk pertumbuhan vegetatif. Baja yang kandungan dia, mungkin ada yang baja special, kan, ada yang kata 13, 21, 20, 10, itu pun boleh guna, tak ada masalah, selagi kadar yang kita letak tu bersesuaian dengan keperluan pokok. Kita tak bolehlah letak banyak sangat, nanti kan jadi toksik pada pokok. Okey, sekali saya nak seterusnya kita kongsikan tentang kaedah membaja. Okey, kaedah membaja ni saya boleh kata ada 4 lah secara umumnya. Yang pertama tabur terus, yang kedua alur, yang ketiga poket, yang keempat secara semburan. Perbezaan kita tabur, kita letak baja ni mengikut kesesuaian lah. Okey, mungkin untuk kawasan yang subur tanah dia, boleh kita letak baja secara tabur terus ni. Tapi kalau kawasan tu contoh kawasan tanah pasir, kalau tabur terus mungkin tak sesuai, kita gunakan kaedah alur. Ataupun kawasan tu mungkin kawasan berbukit, kita boleh gunakan kaedah poket. Jadi mengikut kesesuaian muka bumi lah, saya boleh cakap kesesuaian muka bumi, kaedah membaja ni. Dan last sekali yang keempat tadi, kaedah semburan. Kaedah semburan ni biasanya kita guna pakai bila kita nak betulkan kekurangan unsur yang kita nampak pada pokok. Sebagai contoh, kita tengok pokok kita, kan, kita nampak pokok kita tu kuning, kita tahu dia kurang nitrogen. Kita sembur secara folia untuk betulkan kekurangan tu nitrogen. Ataupun kita tahu dia kekurangan zinc, pucuk dia kecil-kecil, kan, pucuk dia nampak macam ruas dia pendek-pendek, kekurangan zinc. Ini kemungkinan ini boleh kita betulkan dengan sembur zinc. Tapi apa-apa pun, kaedah terbaik untuk kita bekalkan nutrien adalah melalui akar. Sebab melalui akar ni pokok ambil nutrien dengan peratusan yang lebih banyak berbanding melalui folia ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
mengikut kesesuaian, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih mana kaedah yang sesuai. Okey. Seterusnya saya nak kongsikan salah satu aplikasi yang kita ada di Jabatan Pertanian, iaitu aplikasi AgriMath. Contoh tuan-tuan dan puan-puan dah dengar saya punya perkongsian ni, tapi tak reti nak kira baju macam mana kan. Jangan risau, tuan-tuan boleh download AgriMath di Play Store. Apps ni kita boleh dapat secara percuma saja. Play Store kita boleh download. Di dalam aplikasi AgriMath tu, dalam tu ada kalkulator baja. Jadi kita bolehlah mungkin explore kan. Kalau tuan-tuan explore di dalam AgriMath tu, tak perlu pun kita nak pening-pening kira. Kita just masukkan je apa maklumat yang kita perlu, dan dia akan kirakan untuk kita. Contoh baju urea berapa nak pakai, baju kompon berapa nak pakai, ada dalam aplikasi AgriMath ni. Selain daripada baja, aplikasi AgriMath ni pula ada juga info-info lain, seperti tanaman, kuantiti tanaman, banyak yang kita boleh dapat lah daripada aplikasi AgriMath ni. Contoh kita pergi ke kalkulator kepadatan tanaman kan, kita boleh cek contoh sayur berapa banyak boleh tanam 1 hektar, contoh tanaman kobis berapa banyak boleh tanam 1 hektar, berapa batas kita boleh buat, berapa jarak yang sesuai. Ada semua info-info tu di dalam aplikasi AgriMath. Jadi mungkin tuan-tuan bolehlah download di Play Store. Kalau explore banyaklah yang kita boleh jumpa kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan juga purata baja-baja popular lah di Malaysia ni. Baja-baja popular yang kita ambil bancian di kedai. Jadi untuk ini, harga ni semua adalah harga untuk packing 50 kilo. Di depan ni kan 50 yang itu 25 kilo lah, sebab baju dia mahal kan, 25 kilo. Okey, untuk baja CIRP ataupun Rockford, purata harga dia dalam 46 kilo untuk 50 kg, 46 ringgit, sorry. Okey, untuk MOP purata harga 87 ringgit untuk 50 kilo. Urea Petronas kan, urea Petronas purata harga 87 kilo untuk 50 kilo, 87 ringgit, sorry. NPK Green 15 purata harga dia 130 ringgit. NPK Blue, selalu orang panggil NPK Blue, 12 17 2. Yang ini 135 ringgit. Ini baja sebatian grade premium lah. Ada juga baju 13 21 145 ringgit untuk 50 kg. Okey, ada juga baju 16 yang ini famous lah sekarang ni, Yaramila kan. Yang ini 136 ringgit untuk packaging 50 kg. Jadi harga-harga ni adalah purata daripada data yang kita ambil daripada 10 negeri sepenanjung Malaysia ni lah. Jadi mungkin harga ni boleh harga ni boleh digunakan untuk panduan dan rujukan. Perbezaan harga 5 ke 10 ringgit mungkin berlaku lah, atas sebab-sebab mungkin kos logistik dan sebagainya. Mungkin harga-harga di Pantai Timur mungkin lebih mahal sebab kos logistik dia kan. Jadi mungkin di Selangor harga dia lebih murah. Mungkin murah pun tak banyak lah, dalam 10 ringgit murah kan. Jadi bila kita nak membeli baja, harga ni penting lah kan. Sebab apa? Baja ni lebih kurang kos operasi boleh mencecah 60% daripada kos operasi. Jadi memang makan duit lah baju ni kan.
kos tinggi. Jadi pastikan baja yang kita beli itu bersesuaian dengan keperluan yang kita nak guna, dan juga kita jangan membazir lah. Yang paling penting jangan membazir. Okey. Yang akhir sekali saya nak kongsi adalah tips. Contoh tuan-tuan nak beli baju tapi tak tahu macam mana nak beli baju dengan baik kan. Ini last sekali tips membeli baju. Okey, kita nak beli baju, kita mesti kita pergi kedai baju. Kita pergi kedai baju, apa benda pertama sekali yang kita lihat? Kita akan melihat keadaan kedai yang jual baju tu. Apakah dia punya pengudaraan baik. Kita masuk kedai tu, suhu dia panas sangat ke kan. Lepas tu baju tu ada alas tak bawah dia. Contoh dia letak direct atas tanah ke, ataupun ada pallet, ada alas. Semua ni kita kena tengok lah. Kalau contoh kita masuk kedai baju tu, contoh panas, penggunaan dia tak bagus, suhu ni adalah salah satu faktor yang akan menyebabkan kualiti baju terjejas. Jadi mungkin banyak lagi kedai baju kan, takkan satu kedai je kita pergi, banyak lagi kedai lain kita boleh pergi kalau keadaan kedai tu tidak baik. Jadi kalau contoh baju tu dulu tak direct di atas lantai, tak ada alas, tak ada pallet, yang itu akan menjejaskan kualiti baju juga. Sebab apa? Kelembapan daripada lantai tu boleh naik, boleh masuk ke dalam baju, boleh menyebabkan baju berketul-ketul contohnya kan. Baju tu jadi keras, jadi kualiti baju akan terjejas. Jadi kalau keadaan kedai tu baik semua, bolehlah kita masuk kedai tu beli baju kan. Yang kedua, kriteria yang kita perlu tengok adalah pemilihan baju. Kita dah masuk kedai, banyak pula baju kita tengok kan. Macam depan ni 18, 17, 41, 19. Mana satu saya nak beli? Saya tak tahu mana satu saya nak beli. Jadi kalau kita nak pilih baju ni, yang mula sekali kita kena pilih macam kita nak tanam apa. Nak tanam sayur, kita pilih formulasi yang sesuai lah. Formulasi yang sesuai dengan tanaman yang kita nak tanam. Tanam sayur, kita boleh pilih 15. Contoh kita nak membaja tanaman buah-buahan, kita boleh pilih 13, 21, 12, 17, 2 kan. Formulasi yang sesuai. Kita dah pilih pula formulasi yang sesuai 15 baja APK green. Kita tak tahu pula ada banyak 15 mana satu yang nak pilih. Mengikut bajet tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baja 15 ni mengikut bajet tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kata datang kedai tu dalam poket ada 100 je, kita pilihlah baja 15 yang bersesuaian dengan harga, dengan bajet kita. Mungkin ada yang satu beg RM90, RM80, itu sesuai lah. Mana boleh kita beli luar bajet kan. Okey, yang kriteria yang last sekali yang kita kena tengok adalah keadaan baja tu sendiri. Keadaan baja yang baik kita lihat, kita mesti sebelum kita beli kita tengok dulu yang keadaan baja tu. Kita tengok keadaan baju tu mestilah kering, jangan basah. Lepas tu kalau baju tu sepatutnya bentuk berbutir granula, janganlah keadaan dia hancur kan. Dia tidak dalam bentuk granula lagi, dah hancur dah baju tu, dia tak butir-butir dah hancur. Ataupun keadaan baju tu mungkin dalam beg tu kita nampak berketul-ketul kan, dia dah mula mengeras, contoh keras dah baju tu. Atau kita tengok baju dia warna tak seragam, ada tumpuk. Itu kita jangan belilah. Itu tips yang saya boleh bagi. Sebab apa? Kalau baju tu basah ataupun baju tu pecah, dia tidak lagi dalam bentuk yang sepatutnya, contoh granula bentuk berbutir, dia pecah. Jadi baju tu kualiti dia dah terjejas. Ataupun mungkin baju tu dah keras, ketul-ketul dalam ni kan. Itu dia dah menyerap kelembapan, jadi dia punya kualiti dah jatuh. Ataupun warna dia tak seragam, itu adalah mungkin faktor suhu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
telah habislah sesi kita. Sepanjang lebih kurang 30 minit kita bersiaran. Jadi perkongsian kali ini atas kupasan tajuk baja, apa yang perlu anda tahu. Sebenarnya banyak lagi berkenaan baja ni yang boleh dikongsikan, tapi atas kekangan masa saya hanya berkesempatan untuk kongsikan perkara-perkara basic saja berkenaan baja ni. Jadi mungkin jika ada peluang lain, kita akan kongsikan info-info lain lah berkenaan baja ni. Sekian saja daripada saya. Yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri. Akhir kata daripada saya memohon maaf sekiranya ada sepanjang saya bercakap ni ada menguris ataupun menyebabkan mana-mana pihak terasa. Jadi saya mohon maaf. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.